Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, kuliah saya The Law of Attraction, hukum daya tarikan. Hari ini saya nak menarik perhatian daripada semua. Bila saya sebut menarik perhatian ni, saya katakan The Law of Attraction ni ibarat besi berani. Lepas tu saya dapat besi berani ni, diberi oleh Imran, nama budak tu Imran. Saya pun dah kuliah baru ni kat dia. Ini besi berani ni, dia menarik kunci ni. Itu dipanggil Law of Attraction. Sebelum ni saya dah sebut kuliah saya ni ibarat besi berani. Law of Attraction tu ibarat besi berani. Tiba-tiba dapat besi berani, ada dua, satu yang ni, satu yang ni. Jadi kuliah saya hari ni tentang The Law of Attraction ini ialah saya pernah mendengar sebuah hadis dari Muaz ibnu Jabal. Muaz ibnu Jabal ni ialah ketua para ulama. Di zaman Rasulullah dulu, Muaz ibnu Jabal ini pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang amalan manusia yang naik ke langit bercahaya. Jadi bila naik ke langit bercahaya, orang pertama tu mula naik ke langit bercahaya. Kemudian dibungkus macam kain buruk. Kemudian dilempar ke muka orang yang beribadah itu. Jadi Muaz bin Jabal mendengar hadis tu, dia mula rasa cemas. Ya. Kemudian naik amalan yang kedua. Amalan yang kedua naik ke langit, bercahaya juga. Lepas tu dibungkus oleh malaikat seperti kain buruk, dicampak ke muka orang yang beramal. Orang yang ketiga, amalannya naik ke langit, dah tinggi sungguh. Dah tinggi. Berlaku yang sama juga, amalannya dibungkus macam kain buruk, kemudian dicampak ke muka orang yang beramal itu. Bila Muaz bin Jabal mendengar, dia menangis. Dia bimbang dan cemas. Ya. Jadi apa yang saya nak sentuhkan di sini ialah amalan-amalan kita nanti ditengok oleh Allah di akhirat nanti, terbukalah. Jadi hadis ini saya baca, saya dengar di Kampung Sempadan di Pahang. Ya. Saya dengar tuan guru membaca hadis ini. Hadis ni panjang. Lepas tu hadis ni, hadis yang sama saya dengar pula di masjid di Ipoh, di Perak. Iaitu di Masjid Hospital. Masjid itu ialah Masjid Sultan Azlan Shah. Guru agama membaca hadis yang sama tentang amalan naik ke langit, kemudian dicampak macam kain buruk. Baru-baru ni keluarlah berita dalam akhbar, Arab Saudi dia buat melancarkan roket yang bernama Al-Amal. Nama roket tu Al-Amal. Kemudian sehari dua lepas hari itu keluar lagi berita tentang bungkus kain buruk. Jadi saya teringat dari hadis tadi. Jadi bukanlah tujuan saya nak relatekan dengan hadis tu, cuma perkataan Al-Amal, roket yang dilancarkan ke Marikh oleh Abu Dhabi, ya, Dubai. Yang ni pula hadis, yang ni tentang kisah kain buruk dalam akhbar yang sama. Jadi ini mengingatkan saya kepada hadis tadi. Jadi untuk memberi syarah kepada hadis ni ialah tugas para ustaz, ya. Baik. Kenapa hadis tu saya dengar di Kampung Sempadan dan juga di Perak. Itulah sempadan kita nanti. Bila kita mati saja, sempadan kita ialah kematian itu. Jadi bila saya dengar hadis tadi, saya mula mengembara. Saya mula daripada kosong, iaitu milestone. Saya nak tengok sempadan-sempadan di Malaysia ni. Milestone yang mulanya di Temeloh, kosong. Jadi Jabatan Pemetaan mula mengukur sempadan itu. Maka bila berlaku ukuran pada sempadan, setiap negeri itu diberi nama. Yang pertama di Perlis, Indra Kayangan. Yang kedua Kedah, Darul Aman. Yang ketiga Perak, Darul Rizwan. Lepas tu Selangor, Darul Ihsan. Johor, Darul Ta'zim. Pahang, Darul Makmur. Terengganu, Darul Iman. Kelantan, Darul Naim. Cuma Perlis je tak nak bagi Darul. Saya pun heran, kenapa Perlis tak nak Darul? Itu tanyalah pada orang Perlis. Dinamakan Perlis Indra Kayangan. Jadi tuan-tuan,
Bila dah ada sempadan tu, dia negeri dinamakan Darul, saya kembali ke Kuantan, Pahang, mengajar di Kuantan. Masa saya masuk masjid negeri Kuantan, saya pun tengok ada ayat Quran, pintu masuk tu. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan di akhirat, tetapi jangan lupa nasib kita di bumi. Jadi ada perkataan darul, darul akhirah. Jadi negeri-negeri di Malaysia ni semuanya nama darul. Nak mengingatkan kita tentang darul akhirah tadi. Darul akhirat, kampung akhirat. Maknanya bumi ini bukanlah kekal. Sebab itulah saya dengar hadis tu di kampung sempadan dengan kampung Perak ni. Saya mengembara lagi ke Kedah, sempadan dengan Perak, iaitu selama Kedah, selama Perak. Seolah-olah membayangkan kepada saya, sempadan dua-dua itulah tempat selama-lamanya. Di akhirat nanti selama-lamanya kekal abadi. Ditentukan tengok amalan kita, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Sebab itulah kita kena bersiap sedia untuk menempuh sempadan dunia ni. Saya dah sebut sempadan tadi. Lepas tu saya pergi pula Selangor, jumpa pula kampung boundary ya. Kampung boundary. Boundary itu maknanya sempadan lah tu. Jadi seolah-olah mengingatkan kita, bumi ni ada sempadannya, iaitu bila kemati. Sebab itulah dunia fizik, dia tak boleh lagi bercakap tentang dunia nyata. Dia kena masuk sempadan kerohanian. Dipanggil spiritual dimension. Saya ingin menyebut kata-kata seorang saintis yang tersohor. Namanya Albert Einstein. Dia pernah berkata, ketika orang tanya dia tentang relativity, dia kata dia boleh menjawab lebih kurang 2 atau 3 jam. Bila ditanya tentang 4 dimensi, 4 dimension, dia lantas menjawab, you will have to ask the spiritualist. Jadi bermakna Einstein pun tidak memahami apa itu dimensi spiritual, dimensi kerohanian. Maka itulah sempadannya. Kalau mati, tahulah nasib masing-masing. Maknanya sempadan kita ialah kematian. Sebab itu diingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluargamu dari api neraka. Jadi kita kena ingat bahawasanya bumi ini bukanlah tempat kekal abadi. Kekal tu di akhirat nanti. Jadi siapa yang belum lagi masuk Islam, masuk Islamlah cepat. Sebab ada hadis Nabi pernah bersabda, man qala ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengucap 2 kalimah syahadah, masuk syurga. Mana-mana manusia yang belum lagi mengucap syahadah, bersegeralah. Siapa yang terbuka hatinya untuk menerima Islam, cepatlah masuk Islam. Sebab nyawa ni belum tentu. Siapa yang tidak menerima Islam, yang tidak ada iman, khalidina fiha abada. Kekal abadi di neraka selama-lamanya. Jadi selama Kedah, selama Perak itu sebagai simbolik. Sebagai satu iktibar kepada manusia. Fikirkanlah. Renunglah masa depan kita yang sebenarnya di akhirat. Bukan di dunia ini. Ingatlah wahai manusia, termasuklah diri saya sendiri. Untuk mengingatkan kita bahawa kita akan kembali menghadap Allah. Qadhi Rabbul Jalil. Yang Maha Agung. Hari itu kita dah dengar Tun Mahathir, orang panggil dia Maha. Kemudian kita ada Agung. Ketika berlakunya pelantikan untuk melantik semula Perdana Menteri. Jadi yang memutuskannya adalah Yang di-Persatuan Agong. Dilantiklah Tan Sri Mahyudin untuk menjadi Perdana Menteri. Dan tanggungjawab Tan Sri Mahyudin juga amat berat. Nak memastikan setiap rakyat ini terjamin di masa depannya. Iaitu masa depan di akhirat nanti. Jadi mufti wilayah pun dah bagi kitab Matla'ul Badrin kepada Tan Sri Mahyudin untuk kita baca balik fardu ain di peringkat kanak-kanak hinggalah di peringkat dewasa. Sesuai dengan nama tempat tadi, daerah Larut, Matang dan Selama. Biarlah kita berada dalam keadaan matang. Ya. Larut malam lah. Matang tu matang lah. Kemudian Selama tu
dalam keadaan matang, kita akan berdepan dengan tempat yang dikatakan selama-lamanya. Wallahu alam. Sekiranya ada faedah mendengarnya, ada manfaat, ambillah. Yang baik tu daripada Allah, yang tak baik dan kelemahan tu daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Kita berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih.